Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili, dan sebahagian malam, fatahajjat bihi nafilatan lak, bangunlah sembahyang tahajud, nafilatan lak, sembahyang tambahan bagi kamu. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan dibangkitkan oleh Allah SWT maqaman mahmuda, dalam kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Wa qala Sayyidina Yahya bin Mu'az Ar-Razi radhiyallahu anhu yaqulu fi munajatihi, Ilahi la yatibu laylu illa bimunajatika wa la yatibu an-naharu illa bi ta'atika wa la tatibu ad-dunya illa bi dhikrika wa la tatibu al-akhirah illa bi afwika wa la tatibu al-jannatu illa bi ru'yatika. Daripada Sayyidina Yahya bin Mu'az Ar-Razi radhiyallahu anhu berkata di dalam munajatnya, Ilahi, ya Allah, ya Tuhanku, la yatibu lailu illa bimunajatika, tiada indahnya suatu malam kecuali dengan bermunajat kepadamu. Wala yatibun naharu illa bi ta'atika, tiada indah suatu siang illa bi ta'atika, kecuali berbuat taat kepadamu. Wala tatibud dunya illa bi dzikrika, tiada indahnya dunia melainkan dengan mengingati Allah SWT. Wala tatibul akhirah illa bi afwika, tiada indahnya satu akhirat illa bi afwika, melainkan mendapat ampunan daripada Allah Ta'ala. Wala tatibul jannatu illa bi ru'yatika, tiada indahnya syurga illa bi ru'yatika, melainkan mendapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Profesor Al-Ikhwan, seterusnya ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan Bilal, muslimin muslimat Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semua sihat insyaAllah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia dapat kita bersama-sama dan mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan mudah-mudahan dengan kesungguhan kita hadir melakukan berjemaah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pahala berlipat kali ganda, insya-Allah, mudah-mudahan. Yang kedua, alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah SWT. Allah berikan kepada kita kekuatan dapat kita bersama-sama mendengar majlis ilmu dan sementara menantinya waktu azan isya.
Dan mudah-mudahan segala amalan kita pada malam ini asbabnya, dan Allah berikan kasih sayang Allah SWT kepada kita dan ditempatkan di sebaik-baik tempat, iaitu syurga Allah SWT. Dan mudah-mudahan sembahyang berjemaah dan duduk dalam majlis ilmu ini kita terus istiqamah sehinggalah akhir hayat kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi muslimin muslimah hati Allah Ta'ala, insya-Allah pada malam ni untuk makluman saya nantikan kepada Ustaz Septian Riyandi, merupakan pengasas Mahat Hafiz kami, yang mana beliau tak dapat hadir, ada urusan berkenaan dengan masalah air di Mahat Hafiz kami. Dan nanti kita buka tabung di belakang. Nanti kita akan ceritakan terakhir nanti. Ada urusan sikit, jadi disampaikan salam kepada jemaah dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi ala kulli hal kita juga bersyukur, dan walaupun tidak kehadiran Ustaz Septian, kita tetap juga dapat melanjutkan pengajian kita, dan mudah-mudahan kita dapatlah sedikit ilmu pada malam ini, insya-Allah. Jadi muslimin muslimah hati Allah Ta'ala, insya-Allah pada malam ni kita akan syarahkan berkenaan dalam kitab Nashihul Ibad, nasihat-nasihat agama kepada calon penghuni syurga Allah Ta'ala, dalam bab nasihat-nasihat 5 perkara dalam maqalah yang ke-27 berkenaan dengan tiada 5 keindahan tanpa 5 perkara. Jadi kita sebelum kita mula, marilah sama-sama kita buka majlis kita dengan ummul kitab. Yang pertama kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada pengarang kitab Al-Imam Munawi Al-Bantani. Seterusnya kepada ibu bapa kita, sanak saudara, jiran tetangga, kaum muslimin muslimat, dan kepada kita juga, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ni berkenaan dengan yang tiada 5 keindahan, tiada 5 kenikmatan tanpa 5 perkara. Disebutkan oleh Sayyidina Yahya bin Mu'az Ar-Razi radhiyallahu anhu, wafat sekitar 358 Hijriah, dilahirkan di Naisabur, iaitu Iran. Dan beliau juga merupakan ahli ibadah kepada Allah SWT, yang mana beliau ni berkata di dalam munajatnya, Sayyidina Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata dalam munajatnya, dia bangun 2/3 malam, berdoa merintih di depan Allah SWT, mengeluarkan isi hati. Dan apa yang beliau katakan, iaitu ilahi la yatibul lailu illa bimunajatika, wa la yatibun naharu illa bi ta'atika, wa la tatibud dunya illa bi dzikrika, wa la tatibul akhirah illa bi afwika, wa la tatibul jannatu illa bi ru'yatika. Jadi Sayyidina Yahya bin Mu'az ini menceritakan kepada kita yang mana ada 5 nikmat yang manusia nak sangat terhadap 5 nikmat ini. Kerana apa? 5 nikmat ini adalah satu keindahan, tetapi tidak akan indahnya 5 perkara ini melainkan dengan 5 perkara. Kita dah merasakan 5 ni dah indah. Apakah yang disebutkan oleh Sayyidina Yahya bin Mu'az? 5 perkara, iaitu malam, yang kedua siang, yang ketiga kenikmatan dunia, yang keempat akhirat, yang kelima adalah syurga. Jadi 5 perkara ini nikmat. Tapi kata Sayyidina Yahya bin Mu'az, tidak indahnya 5 perkara melainkan dengan 5 perkara. Disebutkan yang pertama, dia kata apa? Ilahi ya Allah ya Tuhanku. Ini dia berdoa. La yatibu lailu illa bimunajatika, tiada indahnya satu malam. Maka di sini Sayyidina Yahya merujuk bahawa malam ni sangat-sangat
indah. Dan Allah berikan kepada kita kenikmatan malam. Kan kita belajar berkenaan dengan ilmu tauhid. Dan nikmat ni terbahagi kepada 5 perkara. Yang pertama iaitu apa? Allah SWT Muhammad. Yang pertama iaitu nikmat fitriyah. Nikmat fitriyah. Apakah maksud nikmat fitriyah ni? Iaitu nikmat semula jadi. Dan kita lahir sahaja, ibu kita melahirkan kita, kita dah ada 2 mata, kita dah ada 2 tangan, kita dah ada 2 kaki. Ini adalah nikmat fitriyah, fitrah. Kalau kita menghitung balik nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak tak? Banyak. Kalau kita nak menghitung sahaja nikmat Allah berikan kepada kita, hanya nikmat mata sahaja, pasti tidak akan terhitung. Bayangkan mata kita guna daripada kita lahir sampailah umur kita sekarang. Allah sebutkan dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat aku, nescaya tidak akan terhitung. Banyak nikmat Allah bagi berita. Yang kedua iaitu apa? Nikmat ikhtiariyah. Apa maksud nikmat ikhtiariyah? Iaitu nikmat yang mana kita usaha untuk mendapatkan. Sebagai contoh, kita bekerja keras, kita bekerja dapat gaji RM1,000 contoh. Kita beli motor, bayar bulan-bulan, tak ada masalah kan. Kita beli motor sebagai contoh, maka motor itu adalah nikmat ikhtiariyah. Kita berusaha untuk mendapatkannya, itu adalah nikmat ikhtiariyah. Kita ada duit, kita beli baju. Baju adalah nikmat ikhtiariyah. Kita kumpul duit di antara di kalangan kita, jemaah-jemaah beli kapet. Kapet adalah nikmat ikhtiariyah, aircon, lampu dan sebagainya. Yang ketiga iaitu apa? Nikmat alamiah, nikmat alam. Nikmat alam. Nikmat alam ni kalau Allah tak berikan kepada kita, nescaya semua makhluk akan mati. Ini nikmat alam. Allah berikan kepada kita secara percuma saja, yang mana kalau Allah tak berikan satu saja nikmat alam, nescaya seluruh manusia, hatta seluruh alam akan hancur musnah. Iaitu apa? Udara. Bayangkan kalau Allah tak berikan kita udara, manusia mati, haiwan mati, tumbuhan pun mati. Air, Allah berikan cahaya, dan Allah juga berikan kegelapan. Bayangkan kalau Allah berikan kepada kita kegelapan saja, tak ada siang, nescaya seluruh manusia akan mati. Jadi ini yang disebutkan tadi. Yang pertama iaitu malam tu sangat-sangat indah. Kita masuk. Yang keempat, nikmat yang macam mana? Nikmat diniyah, nikmat beragama. Dan kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah SWT, kita lahir-lahir dah masuk agama Islam. Dan bagaimana kita sembahyang, rasa ketenangan. Dan bagaimana kita bersedekah, rasa kesyukuran. Ini nikmat Islam. Yang kelima iaitu nikmat apa? Nikmat ukhrawiyah, akhirat. Ini kita akan sebutkan nanti. Jadi kata Sayyidina Yahya bin Mu'az, maka indah kala malam kita ini. Malam itu sangat-sangat indah. Allah berikan nikmat malam, dapat kita berehat. Dan ketika mana kita bekerja pada siang hari, kita menanti waktu malam. Waktu malam kita boleh bersama-sama dengan keluarga, kita boleh tidur dan sebagainya. Tapi malam itu tidak akan indah melainkan illa bimunajatika, melainkan kita kena bangun munajat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak indahkan malam kita, kena banyakkan bangun tahajud. 23 malam kita sembahyang, berdoa kepada Allah Ta'ala, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, barulah malam kita menjadi indah. Atau kalau kita tengok Nabi SAW suka bangun 23 malam, 2/3 malam. Kita ambil contohlah, kita pada pukul 7 malam sampai 7 pagi, berapa jam? 12 jam lah kita ambil. Dan 12 jam tu kita bahagi 3. Jadi 4 jam, 4 jam, 4 jam. 7 sampai 11, 1/3. 12 sampai pukul 4, ini adalah 2/3 yang mana Nabi suka bangun tahajud. Kita boleh cuba. Kita cuba azam, boleh tak? InsyaAllah kita azam bangun tiap-tiap malam, kita indahkan malam kita dengan munajat. Saya dengar kisah berkenaan dengan
Dr. Ismail Kamus, Allah yarham. Beliau bagi nasihat, dia kata apa, kita ni kalau Allah berikan kepada kita kekuatan, kalau kita mampu bangun tiap-tiap malam pukul 5 pagi sebelum subuh, kita boleh bangun. Kata Allah yarham, kata apa, sembahyang 2 rakaat. Ni kalau kita mampu. Memang kita tengok tiap-tiap hari sebagai contoh lah kan. Apatah lagi kalau Bilal memang kena datang sini sebelum semua azan kan. Sembahyang. Siapa yang mampu untuk bangun sebelum subuh, sembahyang, jangan tinggal 2 rakaat. Ustaz, macam mana Ustaz? Saya tak mampu nak buat tiap-tiap hari Ustaz. Kata, kita cuba buat seminggu sekali. Carilah waktu-waktu yang terbaik. Ustaz, Isnin sampai Jumaat tak boleh Ustaz, kerja nanti ni dan sebagainya, buat hari Sabtu. Nak lagi baik lagi, kita buat di antara keluarga, buat bi'ah solehah, suasana yang baik dalam keluarga kita. Buat kita bangun, isteri bangun, anak-anak pun bangun, buat program seminggu sekali sembahyang tahajud. Tak mampu lagi, ni laki lama kita teruk ni. Buat sebulan sekali. Ustaz, sebulan sekali pun tak mampu juga. Takkan nak setahun sekali kan? Ataupun nak seumur hidup sekali. Muslimin, muslimah hati Allah Ta'ala, kita indahkan malam kita bangun sembahyang tahajud. Allah berikan keistimewaan kepada orang yang bangun malam. Ayat yang saya bacakan sebentar tadi, wa minal laili fatahajjat bihi, dan sebahagian malam maka bangunlah sembahyang tahajud, iaitu sembahyang nafilatan lak, sembahyang tambahan bagi kamu, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, di padang mahsyar nanti kamu duduk kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang bangun tahajud boleh muslimin muslimah Allah Ta'ala, kita berazam, termasuklah diri saya, kita berazam sama-sama buat. Tak mampu esok hari Sabtu kan, kita cuba bangun ramai-ramai. Muslimin muslimah Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, inna fi kulli lailatin inna fi laili lasa'ah, sesungguhnya pada waktu malam ni adanya satu waktu, lasa'ah, la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullahu khairun min amri dunya wal akhirah, yang mana rajulun muslim, seseorang muslim ini, yas'alullahu khairan, dia berdoa, khairan, kebaikan, la yuwafiquha, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kata Nabi kata apa? Pada waktu malam ni adanya satu waktu yang mana ketika mana orang beriman berdoa, orang muslim berdoa kepada Allah, tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Makbul doa kita, tak ada hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Min amri dunya wal akhirah, kita minta doa kebaikan-kebaikan, sama ada urusan dunia. Kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, hidupku ni ya Allah penuh dengan hutang, kiri kanan depan belakang duk hutang, ya Allah selesaikanlah masalah aku. La yuwafiquha, tidak akan ditolak doa kita. Kan biasa kita ni hutang kan, datang hutang, jual kapek, orang jual kapek, berapa ni, jangan tanya harga, bayar bulan-bulan RM50 selama berapa tahun? 3 tahun. Kita pun hutang. Dah habis bayar, alhamdulillah dah selesai dah bayar, datang lagi, ini kapek 2023 ni, hutang lagi. Kita berdoa depan Allah Subhanahu taala, la yuwafiquha, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu taala. Kita ada masalah, iaitu rezeki kita tak cukup-cukup. Ya Allah, ya Tuhanku, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, rezeki banyak Allah berikan kepada kita, tapi bila pertengahan bulan tak cukup, ya Allah, berikanlah keberkatan terhadap rezekiku. La yuwafiquha, tidak akan ditolak doa kita. Pernah kita, kalau kita gaji banyak, gaji punya tambah, tiba-tiba tak cukup. Tapi ada orang gaji RM800 je bulan-bulan, tapi alhamdulillah cukup, bahagia dan sebagainya. Sebab apa? Kita kena minta keberkatan rezeki. Sama ada min amril akhirah, ataupun daripada urusan akhirat.
Ya Allah, ya Tuhanku, semalam aku buat maksiat, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Allah ampunkan dosa kita. Dan bangun malam, indahkan malam kita dengan tahajud, dengan sembahyang taubat, dengan sembahyang hajat, witir dan sebagainya. Muslimin muslimah Allah Ta'ala ni yang pertama, kata Sayyidina Yahya bin Mu'az, malam tidak akan indah melainkan kita melakukan munajat. Indahkan malam kita dengan banyakkan bangun 2/3 malam munajat di depan Allah SWT. Yang kedua, yang kedua, wala yatibun nahar, tiada indahnya siang. Maka kata Sayyidina Yahya bin Mu'az, siang tu amat-amat indah. Dan Allah berikan kenikmatan siang. Dengan siangnya kita boleh melakukan kebaikan, dengan siangnya kita boleh mencari rezeki, dengan siangnya kita boleh berjalan-berjalan dengan keluarga dan sebagainya. Maka kata Sayyidina Yahya bin Mu'az, yang itu tidak akan indah illa bi ta'atika, melainkan dengan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Ketika mana malam kita berehat, maka pada waktu pagi Allah berikan kepada kita tenaga, maka gunakanlah tenaga itu untuk banyakkan melakukan ibadah kepada Allah SWT. Baru siang kita indah. Bukan dengan adanya siang ini kita banyak melakukan maksiat. Disebutkan oleh Nabi SAW, al-lailul tawil, malam tu panjang. Fala tuqassirhu bimanamika, jangan kita pendekkan malam kita dengan banyaknya tidur. Siang ni panjang, 7 malam sampai 7 pagi esok. Jangan kita pendekkan dengan banyaknya tidur. Wan naharun naki, dan siang itu bersih, suci, indah. Fala tudannishu bi athamika, jangan kita kotorkan siang kita dengan athamika, dengan dosa-dosa kita. Lepas tu ulama kata apa? Ada kaitan di antara siang dan malam. Dalam Quran pun menyebut siang dan malam. Kenapa? Kerana ada hubung kait. Dan ulama kata, ketika mana kita melakukan dosa pada siang hari, maka kita susah bangun pada malam hari. Al-Imam Thawri dia kata apa? Radiyallahu anhu, Imam Thawri kata apa? Aku ni tak dapat bangun tahajud selama 5 bulan. 5 bulan tak boleh solat malam. Disebabkan apa? Disebabkan hanya satu dosa yang aku lakukan pada siang hari. Jadi kita sama-sama muhasabah. Kenapa kita ni susah bangun pagi? Sebab apa? Kita melakukan maksiat pada siang hari. Saya tanya pada sahabat saya. Sahabat saya ni guru pondok, ibaratlah sebaya dengan saya juga, mengajar di Kelantan. Saya tanyalah macam mana kita ni, apa tip nak bangun subuh ni, dia kata. Dia kata aku tengok balik amalan kita sebelum kita tidur. Kalau kita buat amalan yang melalaikan, kalau kita buat amalan yang melarakan, ataupun kita buat amalan yang mendatangkan maksiat di situ, maka susah bangun subuh. Kita cek balik diri kita, ataupun kita cek balik anak-anak kita kan. Kita bagi timbah air pun tak bangun juga, tidur balik. Orang dulu apa? Ambil anak tu campak dalam kolam. Orang dulu kan. Susah sangat nak bangun. Lihat nak bangun, tengok balik amalan-amalan yang dilakukan pada waktu malam. Tengok main game dan sebagainya anak kita. Tengok benda-benda yang melarakan, benda-benda yang mendatangkan maksiat dan sebagainya. Akhirnya subuh tak bangun. Dan ulama ajar kepada kita sebelum tidur beristighfar, sebelum tidur bermuhasabah, sebelum tidur baca suratul sajadah, baca suratul mulk. Lepas tu beza dengan orang yang mengaji 2/3 malam. Dia mengaji tak tidur ni. Pukul 1 dia ngaji, pukul 2 dia pun ngaji, pukul 2 baru dia tidur. Tiba-tiba Allah bangunkan dia, Allah kejutkan dia pada pukul 4 pagi. Dalam keadaan yang segar. Jadi malam kita bermuhasabah. Kenapa kita susah bangun malam? Disebabkan dosa kita pada waktu siang.
Maka indahkanlah siang kita dengan banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu taala. Yang ketiga, wala tatibud dunya, maka tidak indahnya dunia. Disebutkan di sini oleh Sayyidina Yahya bin Mu'az, dunia ini amat indah. Segala nikmat yang kita dapat, kita dah macam-macam dapat duit, kita dah dapat isteri, dah dapat anak, dah dapat apa lagi, kereta dah dapat, rumah dah dapat, semua segala Allah berikan nikmat kepada kita. Maka dunia ini tidak akan indah, melainkan kita kena sentiasa ingat kepada Allah. Berarti kata yang lain, apa nikmat yang kita dapat daripada Allah SWT, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Muslimin, muslimah atau Allah Ta'ala dunia, kita kena bersyukur Allah berikan kepada kita macam-macam nikmat. Disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, menyebutkan Allah SWT mempunyai 100 rahmat. Kemudian Allah menahan 99 rahmat, Allah turunkan satu rahmat memberikan kepada penduduk dunia. Rupa-rupanya kita nikmat yang kita dapat dekat dunia ni daripada satu rahmat. Banyak tak? Banyak. Kemudian ketika mana hari kiamat nanti, Allah tarik satu rahmat, Allah genapkan 100 rahmat, dan Allah berikan pula kepada penduduk syurga Allah Ta'ala. Kita nak sebut di sini apa, satu rahmat sahaja dah meliputi segala-galanya. Kita dah dapat dah macam-macam nikmat di dunia. Maka ketika mana kita mendapat nikmat tersebut, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita takut apa yang nikmat yang Allah berikan kepada kita, makin lama makin melalaikan kita, makin menjauhkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Lepas tu kalau kita belajar dalam ilmu tauhid, adanya bab istidraj. Istidraj ni apa? Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan makin dekat, makin jauh. Lepas tu saya selalu nasihat kepada pelajar-pelajar saya, dia kata apa, bila pelajar kita dah khatam 30 juzuk, dapat cemerlang dan sebagainya, saya kata apa, kamu kena bersyukur, istighfar banyak-banyak. Takut-takut dengan nikmat yang Allah berikan kepada kamu, takut-takut makin lama makin jauh hubungan kita dengan Allah SWT. Dulu kita naik motor biasa EX5 contoh, tiap-tiap hari pergi masjid, Alhamdulillah. Dari asbab kebaikan yang kita buat, Allah murahkan rezeki lagi, Allah berikan nikmat, kita beli motor besar sikit, makin lama makin susah nak ke masjid. Ini adalah istidraj. Maka segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyakkanlah bersyukur kepada Allah SWT, baru indahnya dunia. Yang keempat, wala tatibul akhirah, akhirat itu tidak akan indah. Jadi di sini Sayyidina Yahya menyebutkan akhirat itu indah. Allah berikan keindahan kepada orang yang beriman melepasi titian sirat. Allah berikan pelepasan daripada perhitungan. Allah berikan kepada kita minum air telaga Kausar, yang mana kita minum seteguk saja tidak akan haus selama-lamanya. Allah berikan kenikmatan kepada orang yang beriman, diizinkan diberikan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan lagi kenikmatan kepada orang-orang yang beriman, terhijabnya dosa-dosa kita daripada pandangan manusia. Maka akhirat itu tidak akan indah, melainkan illa bi'afwika, melainkan kita mendapat ampunan daripada Allah Ta'ala, baru indah akhirat kita. Bayangkan Allah berikan kepada kita umur yang panjang, 60 tahun, 70 tahun, hatta 100 tahun. Kita bawa beribu-ribu amalan di depan Allah Ta'ala. Hanya satu dosa sahaja yang kita bawa depan Allah, belum tentu lagi satu dosa yang kita buat dapat ampunan daripada Allah. Ini yang kita takut. Jadi Allah berikan kepada kita kesempatan ni dekat dunia ni. Untuk apa? Untuk bertaubat pada Allah. Ditanya oleh Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, apa hikmah sebenarnya Allah bagi kita umur panjang? Wahai Imam Ghazali, apa hikmah sebenarnya Allah berikan kepada kita umur yang panjang?
Semalam kita hidup, hari ni hidup. Dan kita teringat balik kalau kita umur 60 tahun, ada sahabat kita umur 40 tahun dah meninggal. Dan kalau umur kita 20 tahun, 30 tahun, ada sahabat kita lepas SPM dah meninggal. Kita teringat balik, tengok dalam gambar, inilah sekolah dulu tingkatan 5, dan sekarang tinggal 2 orang sahaja daripada 20 orang. Dia katanya apa? Umur kita ni panjang. Apa hikmah sebenarnya? Kata Imam Ghazali, iaitu apa? Antara hikmah Allah berikan umur kita yang panjang kerana apa? Allah berikan kepada kita peluang untuk bertaubat. Hatta ada sebahagian ulama mengatakan ketika mana kita rasakan umur kita ni panjang kerana apa? Ada lagi dosa kita yang belum diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ini kita kena muhasabah. Hari ni aku hidup, semalam hidup, hari ni hidup. 1441 Hijriah aku hidup, sekarang dah masuk tahun baru 1442 Hijriah. Jadi kita bermuhasabah. Kalau kita esok, kalau kita hidup lagi, erti kata yang mudah, ada dosa kita yang belum diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita hidup sekarang ni, ada dosa yang belum diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi cepat minta ampunan daripada Allah SWT kita sama-sama. Barulah akhirat kita indah, disebabkan mendapat ampunan daripada Allah Ta'ala. Kita kalau kita kenang balik banyak dosa kita lakukan, tahu tak? Mesti ada sejarah hitam kita. Dan kalau umur kita 80-90 tahun, mesti kita akan ingat, oh dulu aku 20 tahun tu ada, umur aku 20 tahun, aku teringat satu dosa yang aku buat. La taqnatu min rahmatillah, jangan kita berputus asa terhadap rahmat Allah Ta'ala. Cepat bertaubat pada Allah. Allah sebutkan dalam hadis qudsi, ya ibnu Adam, wahai sekalian anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, selagi mana kamu berdoa kepadaku, selagi mana kamu mengharapkan ampunan daripadaku, ghafartu laka ma kana fika, akan aku ampunkan segala dosa-dosa kamu, apa yang telah kamu kerjakan. Wala ubali, dan aku tidak heran betapa banyaknya dosa yang kamu lakukan. Ya ibnu Adam, lau balaghat dzunubaka, wahai sekalian anak Adam, sekiranya telah sampai kepadaku dosa-dosa kamu, ananas sama, memenuhi ruang langit, penuh dosa kita buat. Kita pernah dengar kan cerita 99 orang yang bunuh. Seorang remaja, seorang pemuda bunuh 99 orang. Ditanya pendeta, wahai pendeta, adakah Allah ampunkan dosaku? Allah tidak akan ampunkan dosa kau, banyak dosa. Habis, cukup genapkan 100. Ceritanya panjang. Akhirnya mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Ananas sama, kita buat dosa ni memenuhi ruang langit. Thumma astaghfartani, kemudian kita beristighfar kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Ghafartu laka, aku ampunkan dosa kamu. Wala ubali, dan aku tidak heran betapa banyaknya dosa yang kamu lakukan. Tapi dengan syarat, iaitu apa? Da'autani wa rajautani, kita tetap berdoa dan kita tetap mengharapkan ampunan daripada Allah Ta'ala. Barulah akhirat kita jadi indah. Sebab apa? Mendapat ampunan daripada Allah Ta'ala. Yang terakhir insyaAllah, yang terakhir, wala tatibul jannatu illa bi ru'yatika, tidak indahnya syurga, diceritakan syurga ini amat indah. Allah SWT menyebutkan dalam Quran berkenaan dengan syurga, tajri min tahtiyal anhar, air itu mengalir daripada sungai-sungai. Airnya diperbuat daripada susu, airnya mengalir daripada madu dan sebagainya. Disebutkan tadi Allah cukupkan 100 rahmat diberikan kepada penduduk syurga, penuh sangat dengan kenikmatan syurga. Dan ada satu kisah berkenaan dengan ada seorang pemuda ni dibawa oleh malaikat, dibawa terbang pintu syurga Allah Ta'ala. Pemuda dia tengok pintu syurga Allah Ta'ala termenung selama 1000 tahun. Bayangkan, dia tengok pintu syurga sahaja termenung 1000 tahun. Tengok keindahan, keunikan, kecantikan pintu syurga Allah Ta'ala 1000 tahun. Ya Allah, cantik. Macam kita lah kan, kita pergi rumah, bagi contohlah, kita kali pertama pergi istana contoh. Kita masuk istana, ya Allah, cantik ni istana, tak pernah aku masuk.
Oh, dia pembuat mahliga, ada kuning-kuning dan sebagainya, tapi tak adalah termenung kan selama 1000 tahun. Ini tengok pintu syurga termenung 1000 tahun. Kata malaikat, kejut malaikat kejut. Kata, wahai si fulan bin si fulan, kenapa tak masuk? Kamu tahu tak, aku dah tunggu 1000 tahun tak masuk lagi. Buka pintu. Buka pintu syurga, tutup. Buka, tutup. Leka pula main pintu selama 1000 tahun. Sebab apa? Buka kali pertama, ya Allah, nikmat. Tutup, nikmat. Buka, nikmat. Tutup, nikmat. Sebab apa? Syurga ini ketika mana kita dapat nikmat yang pertama, tidak akan sama nikmat yang pertama itu pada nikmat yang kedua. Kita melihat wajah isteri kita ni syurga, seronok. Kita berpaling, tengok kali kedua, lagi bertambah seronok. Beza tak dengan dunia? Tengok pertama, seronok. Tengok kedua, dah lain, dah menyampah sikit dah. Itu dah gurau ya. Main pintu pula 1000 tahun. Kita kalau main sliding door ni agak-agak berapa? 10 kali dah rasa bosan dah kan. Mereka kejut. Kamu tahu tak, kau dah main pintu saja 1000 tahun, 2000 tahun tak masuk lagi dari syurga Allah Ta'ala. Mereka kata apa? Masuk kaki kanan, keluar baik. Leka pula main kaki selama 1000 tahun. Masuk keluar. Sebab apa? Sejuk, sedap. Macam kita lah kali pertama duduk dalam surau yang penuh dengan aircon, kita masuk je kaki, ya Allah, sedap. Begitu kita masuk dalam pintu syurga Allah Ta'ala, main kaki selama 1000 tahun. 3000 tahun tak masuk lagi dalam syurga. Hadis sebutkan syurga itu amat indah, maka tidak akan indahnya syurga melainkan kita mendapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan satu hadis Nabi SAW, ketika mana orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala, maka lupa segalanya kenikmatan syurga. Siapa yang menciptakan syurga, iaitu Allah SWT. Ketika mana melihat syurga itu indah, maka Allah lebih lagi indah daripada syurga. Kalau kita tengok syurga itu kaya, maka Allah lebih kaya daripada syurga. Kalau kita tengok syurga itu hebat, maka Allah lebih hebat daripada syurga. Maka tidak akan indahnya syurga melainkan kita mendapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimah hati Allah Ta'ala, inilah tiada 5 keindahan tanpa 5 perkara. Saya ulang balik. Yang pertama, kata Sayyidina Yahya bin Mu'az, malam tidak akan indah melainkan kita bermunajat. Yang kedua, siang tidak akan indah melainkan kita melakukan ketaatan. Yang ketiga, dunia tidak akan indah melainkan kita kena sentiasa ingat kepada Allah. Yang keempat, akhirat tidak akan indah melainkan kita mendapat ampunan daripada Allah. Yang terakhir, yang kelima, syurga tidak akan indah melainkan kita mendapat melihat Allah SWT. Yang jadi muslimin muslimah hati Allah Ta'ala, saya rasa cukuplah sekadar tu. Imam Ghazali kata apa? Ma la yadruku kullu and wa la yatruku kullu. Kalau kita tak dapat semua pada malam ni, jangan kita tinggal semua. Dapat satu pun dah memadai, kita amalkan dan kita sebarkan. Jadi muslimin muslimah Allah Ta'ala, sebelum kita akhiri, seperti mana yang saya maklumkan, yang mana Ustaz Septian tak dapat hadir, ada urusan, yang mana baru-baru ni untuk makluman kita ada berkenaan dengan air lah, mana ketika mana kita ada berurusan dengan pihak air, agensi air lah, disuruh kita kan daftarkan bahawa Mahat Tahfiz kami ni jadikan rumah ibadah. Jadi dikatakan rumah ibadah, maka dapat tiap-tiap bulan RM70. Jadi kalau Mahat Tahfiz kita daftar air tu, di atas title dia kata apa? Rumah ibadah. Kita dapat RM70 sahaja tiap-tiap bulan. Banyak air mana pun kita pakai RM70. Tiba-tiba petang tadi datang agensi air ni bagi tahu kita ada tunggakan sebanyak RM5,000. Rupa-rupanya selama yang dia katakan RM70 tu, tak ada datang bil dan sebagainya, surat dan sebagainya. Jadi secara mendadak tiba-tiba dia potong air. Jadi kena bayarlah dalam sekadar dalam RM5,600. Jadi siapa yang berhajat untuk membantu kami, yang mana sekarang ni anak-anak bahagian belah perempuan, pelajar-pelajar bandar,
pada hari ini anak-anak tak ada air. Jadi kena selesaikan esok pagi untuk menjelaskan pembayaran RM5,600. Siapa yang berhajat nak bantu kami, InsyaAllah kita sediakan tabung di belakang yang mana kita kena selesaikan esok pagi dengan RM RM5,600. Itulah berkenaan kita tak tahu kita ada urusan dengan agensi air tersebut nak selesaikan. Katanya boleh daftar rumah ibadah RM70, tiba-tiba datang RM5,000 terus. Kita pun tak tahu, Allah Ta'ala alam. Itulah siapa yang berhajat nak bantu kami sedikit sebanyak, insyaAllah dia alu-alukan. Ustaz macam mana Ustaz, kami tak bawa duit Ustaz, boleh tangkap gambar, tangkap gambar bank in dan sebagainya. Ustaz macam mana Ustaz, dalam bank pun tak ada duit Ustaz. Doakanlah kami insyaAllah, dan doakan kami supaya Allah mudahkan rezeki kami, mudahkan perjalanan kami. Dan insyaAllah mudah-mudahan ada di kalangan kita ni mungkin ada doa yang dimakbulkan oleh Allah SWT. Ada di kalangan kita ni bangun tiap-tiap malam doa untuk kami juga insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita juga mendapat manfaat di dunia dan di akhirat insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Dan kita akhiri pengajian kita dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.